أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ia Tuhan menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah ayat yang terdahulu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, telah menjadikan. Ditegahkan di sini khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia daripada darah beku, campuran mani lelaki dan mani perempuan, dengan cara yang menakjubkan. Ilmu sains yang ada pada hari ini melalui berbagai-bagai alat dapat mengesan bagaimana di dalam mani lelaki terdapat binatang kecil halus macam ulat yang banyak. Ada kepala, ada ekor yang bergerak dalam mani itu dengan jumlah yang sangat besar. Itu benih-benih manusia daripada seorang lelaki. Benih yang banyak. Dalam mani perempuan pula ada telur dia pula. Ada telur dia pula. Bila bercampur dua mani ini, dua binatang yang halus bertemu dengan salah satu daripadanya, satu saja boleh anak seorang. Kalau dua jadi anak kembar dua. Itu biasanya. Kembar tiga mengepak tu jarang sekali. Ilmu sains pada hari ini dapat mengesan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antaranya yang dapat melahirkan anak. Ada yang tak dapat melahirkan anak. Semua dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Taala. Yang melahirkan anak ada hikmah Tuhan buat. Yang tak boleh anak pun ada hikmah yang Tuhan buat. Nabi Zakaria alaihi salam, sampai tua tak boleh anak. Doa-doa boleh anak. Nabi Zakaria alaihi salam nyebunuh di Bani Israel dalam usia yang muda belum kahwin, bunuh. Zakaria pun dibunuh juga. Itu berlakunya. Nabi Nuh alaihi salam boleh anak ramai, ada yang beriman dan ada yang tak beriman. 3 beriman. Hak lain tak beriman. Isteri tak beriman. Itu ujian kepada manusia. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan kita macam-macam. Kita kena terima apa yang Tuhan hukumkan pada kita. Dengan redha. Semua yang Tuhan buat itu adalah baik belaka, mengandungi hikmat. Yang kita tak tahu di sebaliknya, Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala nak uji kita, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Manusia yang dijadikan ini dengan sifat-sifat kejadian yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada jasad. Setelah duduk dalam perut ibu, jadi manusia, kanak-kanak manusia dilahirkan. Kemudian ada akal dan seterusnya. Bukan saja boleh bergerak ke sana kemari macam binatang, ada nyawa, ada akal pula, dan ada roh, perasaan kepercayaan kepada Tuhan. Sifat-sifat yang ada pada manusia tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk manusia yang kecil boleh menguasai binatang-binatang yang besar. Kumpulan binatang yang banyak. Menguasai kawasan-kawasan yang luas. Membawa jentera-jentera yang besar.
dengan tubuh yang kecil, dengan sifat yang Tuhan jadikan pada manusia itu. Maka Tuhan berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha besar, lagi maha mulia. Yang tak ada yang lebih mulia pada Tuhan. Tak ada yang lebih baik pada Tuhan. Tak ada yang lebih hebat pada Tuhan. Tuhan yang paling hebat sekali. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu. Baca adalah alat untuk mendapat ilmu. Untuk berdapat ilmu. Ilmu untuk membolehkan manusia menguruh dirinya. Membolehkan manusia menguruhkan makhluk-makhluk yang lain. Oleh kerana semuanya dijadikan oleh Allah. Allah buat belaka. Maka ingat pada Allah. Balik pada Allah. Dalam semua ilmu. Semua ilmu kena balik pada Allah. Bukan sahaja ilmu agama, termasuk ilmu dunia dan segala perkaranya. Kena balik pada Allah. Jangan buat ikut suka. Kerana manusia yang berakal itu tetap ada kelemahan. Tetap ada kekurangan. Maka dengan petunjuk Allah, menampung kekurangan itu. Dengan petunjuk Allah, membolehkan manusia buat baik. Meninggalkan yang jahat. Kerana makhluk yang ada di atas muka bumi ini bukan untuk manusia saja, ada untuk binatang. Bukan untuk makan saja, ada untuk baja. Untuk baja pokok. Untuk baja pokok, lepas tu pokok tu buah. Makan buah tu. Bukan makan karuh baja tu lalu. Tak. Ni makan baja tu. Tak makan buah tu, hak tubik daripada baja. Betul ke tak betul lah tu? Salah. Maka Allah membuat sempadan, ini halal, ini haram. Ini peraturannya. Peraturan yang dibuat oleh Allah, Tuhan yang menjadikan alam ini. Allazi 'allama bil qalam. Tuhan yang mengajar manusia dengan qalam. Qalam ialah alat tulis. Yang belajar dengan qalam dan yang dilahirkan dengan qalam itu. Dengan qalam dan dengan tulisan-tulisannya. Termasuklah menggunakan komputer pada hari ini. Tulisan-tulisan. Ditekan dengan jari, tak menulis lagi, keluar tulisannya. Itu daripada qalam. Tulisan-tulisan untuk mendapat ilmu. Macam-macam ilmu. Ilmu yang berkait dengan tugas manusia di atas muka bumi. Mengikut sempadan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat sempadan manusia sekadar ini, makhluk lain sekadar ini. Sama-sama makhluk pun ada sepadang dia. Binatang laut, kawasan air masin ada sepadang dia. Binatang tawar, air tawar, sepadang dia di sini. Kalau hak masin masuk dalam air tawar, penipala mampu. Hak tawar masuk dalam air masin, penipala mampu. Ada kawasan duduk atas darat. Bukan duduk dalam air. Hak dalam air naik atas darat, mampu. Hak atas darat dalam air, mampu. Hadak boleh dalam air atas darat pun boleh juga. Dengan kadar dan ukuran yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Atas darat lama mana, dalam air lama mana. Ada tempoh. Pohon kayu begitu juga. Ada pohon yang hidup di atas bukit. Yang hidup di lembah. Yang hidup di tepi laut. Hidup dalam air masin, hidup dalam air tawar. Itu pun pohon kayu yang Tuhan jadikan. Ini adalah undang-undang Allah. Jin ada undang-undang, malaikat pun ada undang-undang juga. Ada undang-undang. Pada malam Isra' dan Mi'raj, malaikat Jibril bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Sidratil Muntaha, Jibril berhenti, tak boleh naik dah. Nabi saja naik seorang. Kerana apa? Kerana Tuhan izin Jibril sekadar itu saja. Sekadar itu saja, tak boleh. Tak boleh naik lebih pada itu, sepadang dia. Kalau langgar sepadang, habis. Hancur. Hari ini ahli-ahli sains mengatakan, matahari yang besar kali ganda pada bumi itu, kalau lari pada sepadang, dia hancur. Matahari yang besar itu. Matahari yang besar boleh hancur. Kita ini besar mana? Nak lawan Tuhan, nak lawan undang-undang Tuhan, hukum Tuhan, tak boleh. Kalau dah hancur tubuh pun, hancur perangai. Lepas hancur perangai, hancur tubuh.
Mula-mula acuh perangai dulu, lepas tu acuh tubuh. Tubuh jadi acuh, jadi penuh. Kerana tak ikut sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada sempadan. Dan Tuhan beri kepada manusia ilmu untuk mengkaji berkenaan dengan Tuhan dia, untuk kenal Tuhan mengikut sempadannya. Jangan lebih pada sempadan. Mengikut batas dia, ukuran dia, jangan lebih. Kalau lebih, jadi penuh, jadi rosak kita. Itulah yang kita kena sedar. Inilah kehebatan mukjizat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala jadikan ini ayat-ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Apa yang manusia tak tahu Allah Ta'ala ajar. Banyak hari ini kajian-kajian sains didapati tepat dengan Al-Quranul Karim. Quran adalah menjadi jawapan kepada semua ilmu. Banyak ahli-ahli sains yang baca terjemahan Quran masuk Islam. Kenapa? Dia buat kajian hak manusia, buat kajian hak binatang, buat kajian hak angkasa lepas. Dia buat kajian-kajian, mula-mula dia kata Quran ni pelawak. Kitab lama dulu dia kata. Kitab lama dulu Quran ni. Akhirnya dia kaji-kaji, rupanya betul hak Quran kata. Ada kata Nabi Muhammad erti apa? LCE tak Nabi Muhammad. SRP betul Nabi Muhammad. Mana ada jazah universiti? Baca nulis pun tak pandai. Nak ikut apa? Ada puak kata begitu. Ada puak pula kata Quran Nabi Muhammad buat. Mereka sendiri. Buat main-main pula. Ini daripada Allah. Tuhan jadikan Nabi Muhammad SAW tak tahu baca, tak tahu tulis. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Tapi ayat-ayat yang pertama suruh baca, suruh tulis. Kepada orang yang lain, nak dapat ilmu, kena baca, kena tulis. Nabi tak payah baca, tak payah tulis. Kan Allah Ta'ala turunkan Quran pada Nabi. Dibaca terus ingat. Dan Nabi membaca Quran ini. Dan Nabi suruh sahabat-sahabat yang tahu membaca dan menulis, supaya menulis Al-Quran. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penulis-penulis wahyu. Di antara Abdullah bin Abi Sarah, penulis wahyu. Salah seorang penulis wahyu, Abdullah bin Abi Sarah ni murtad. Nabi latih jadi penulis wahyu. Tengah-tengah Nabi tugas murtad keluar dari agama Islam. Oh, mana? Jadi penulis wahyu murtad juga. Ini masalah hidayah daripada Allah. Hidayah. Ada orang dia berasa dia gong. Orang Terengganu kata gong. Gong ni apa? Gong ni tanah tinggi. Bukan tinggi sangat, tinggi sikit, rendah pada bukit. Dia berasa dia tinggi sangat. Kalau mari banjir tergelang gong ni. Gong ni bukan macam bukit. Tapi orang yang gong ni dia berasa dia tinggi pada gunung lagi. Punuhnya iblisnya kerana aba wastakbara. Dia enggan. Dan dia sombong, dia berasa dia lebih alim pada malaikat, lebih bijak pada malaikat, rajin sembahyang pada malaikat, lebih pada malaikat. Malaikat sujud pada Allah Ta'ala. Malaikat lebih pada dia. Malaikat lebih pada dia. Tapi dia berasa dia lebih. Dia berasa, bukan dia lebih, dia berasa. Malaikat ni lebih pada dia. Orang ni kalau berasa dia lebih, dia berasa. Macam orang duduk dalam bakul, dia akak bakul. Terakak tak? Tak terakak, bakul yang rabuknya. Duduk atas bakul. Pegang ambil bakul akak. Akak ambil reng. Akak diri sendiri. Tak terakak, bakul rabuk. Ataupun tangan dia patah. Dia apa? Ini dia. Ini bahaya orang yang merasakan dirinya lebih. Abdullah bin Abi Sarah ni penulis wahyu. Murtad. Keluar dari agama Islam. Tapi dengan izin Allah, dia taubat semula. Masa Nabi tawaf Mekah, kita baca dah kisah dia yang terkenal. Nabi tawaf Mekah, bila Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah yang Nabi buat tu, mana-mana orang Mekah yang masuk Islam kalau lari ke Madinah kena hantar balik. Mana-mana orang Madinah yang lari ke Mekah tak boleh hantar balik. Tak boleh hantar balik. Orang Madinah yang lari ke Mekah ni, dia lah.
Abdullah bin Sarah ni. Tak boleh hantar balik. Ada pun orang Islam yang pergi ke Madinah, kena hantar balik. Hak orang Islam lari ke Mekah, tak boleh hantar balik. Berat sebelum. Nabi terima, tak apalah. Sayyidina Umar marah. Sahabat-sahabat pun marah. Marah bukan marah ke Nabi, marah ke hak ni, jahat. Hak tengah berunding ni. Tengah berunding ni jahat. Tapi Nabi tahu dah. Nabi tahu. Jahat-jahat ni dia akan rebah dengan jahat dia. Akan jatuh dengan jahat dia. Dan Suhaib bin Ammar yang buat perjanjian Hudaybiyah ni masuk Islam akhirnya. Masuk Islam akhirnya. Dan perjanjian Hudaybiyah ni dilanggar oleh Quraisy dan Nabi masuk ke Mekah. Bila masuk Mekah, takwan Mekah, Nabi arahkan perintah berkurung. Barang siapa yang masuk ke masjid aman. Barang siapa masuk rumah masing-masing aman. Abbas kata, ya Rasulullah, Pak Zat Nabi Abbas kata, ya Rasulullah, sebut orang siapa yang masuk pada rumah Abu Sufyan dia aman. Biar Abu Sufyan berasa dia Nabi pun sebut. Nabi isytihar. Ada beberapa orang yang disenaraikan nama. Orang ni kalau jumpa tangkap, bunuh. Tangkap dan hapuskan dia. Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Abi Sarah, dia berapa orang lagi. Ini orang ni kalau jumpa igak, bunuh. Ikrimah lari ke Yaman, isteri dia pujuk, minta jumpa ya Rasulullah, saya minta Rasulullah maaf ke Ikrimah ni, saya nak pergi pujuk dia. Nabi kata pergi. Nabi pergi pujuk Ikrimah, mari masuk Islam. Masuk Islam. Abdullah bin Abi Sarah, Sayyidina Uthman bawa adik-beradik susu dia, bawa. Ya Rasulullah, maaflah Abdullah bin Abi Sarah, Nabi senyap. Rasulullah maaflah Abdullah bin Abi Sarah, Nabi senyap. Saya sama kata, ya Rasulullah, maaflah ke dia. Sayyidina Uthman ni orang yang paling banyak derma. Banyak derma masuk susah. Menatu Nabi pula. Akhirnya Nabi tengok menatu dia Sayyidina Uthman pula. Ni adik-adik susu. Nabi kata, aku maaflah. Senang bawa pergi jalan. Nabi kata, pasal apa? Masa aku senyap di tak tahan selalu. Mudah tahan selalu. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa tak kenyik? Kalau kenyik saya tahan selalu. Ketahlah. Nabi kata, tak boleh. Kenyik-kenyik ni tak boleh. Nabi tak boleh kenyik. Abdullah bin Sarah ni penulis wahyu yang murtad. Dan dia bertaubat. Dan dia ganti dia punya murtad, dosa dia berjuang dengan Islam. Sama Sayyidina Uthman, dia masuk ke Tunis. Masuk ke Tunisia dan berjaya menawan Tunisia. Menawan Tunisia. Apa yang menarik orang Tunisia cerita? Bila tawan Tunisia, tinggal murtad orang Tunisia. Jadi murtad. Serang pula. Balik murtad pula orang Tunisia ni. Jadi gitu, boleh hak tukang buku awal tu murtad. Bagi wallahu alam, tak tahu dah. Akhirnya pergi murtad. Akhirnya pergi bukan mengaji. Tugaskan orang mengajar di situ, mengaji dan menjadi ilmu. Tempat ilmu di Tunisia. Tempat ilmu Tunisia. Daripada Tunisia ni lahirnya ulama-ulama. Di antaranya ialah Syekh Muhammad Al-Khadir Husain. Seorang ulama Tunisia, Syekh Muhammad Al-Khadir Husain yang terkenal zaman tahun 20-an dulu. Dan dia dibuang negeri oleh penjajah Perancis. Dia buang ke Beirut kerana perjuangan dia. Di Beirut dipindah ke Mesir. Mari di Mesir, orang Mesir latih jadi Syekhul Azhar. Imam Akbar, Syekhul Azhar. Dalam sejarah Mesir, orang yang bukan Mesir jadi Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni rektor Universiti Azhar. Muhammad Al-Khadir Husain, iaitulah orang Tunisia yang menjadi pusat ilmu. Jadi nak selamatkan orang ni kena dengan ilmu rupanya. Kena dengan ilmu. Itu sejarahnya. Jadi penulis wahyu ni Nabi lantik. Walaupun Nabi tak pernah baca, tak pernah menulis, tapi kena tulis. Ulama mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu adalah binatang buruan. Tulisan adalah ikatan dengan tali. Oleh kerana itu, apa-apa yang kita molek dalam ilmu ni, kita kena catat. Kena catat, jangan pakai dengar jadi lupa, kena catat. Kadang-kadang kita lupa. Untuk ikatkan dia catat, walaupun kita dah dengar. Dengan sebab itu, ulama-ulama menulis ilmu-ilmu dalam kitab-kitab yang banyak.
Setelah ditulis, ditahqiq. Apa yang baik dicatat, ditulis untuk menjadi ingatan. Jangan kita lupa. Jadi menulis ni untuk cari ilmu dan mengikat ilmu itu. Ayat ini adalah ayat yang menganjurkan kita belajar, baca menulis untuk cari ilmu. Ini petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.